Buletin pagi 18 Januari bersama saya Douglas Elliot David. Tajuk utama pagi ini. Pelakon Nadia Kesuma disahkan meninggal dunia di Jeddah. Pegawai ATM Terbabit Budaya Ye akan didakwa di Mahkamah Tentera. Salam sejahtera. Pelakon Nadia Kesuma yang sebelum ini dilaporkan gagal dikesan sejurus tiba di Jeddah, Arab Saudi disahkan meninggal dunia Khamis lalu. Pemergian Allahyarham berusia 50 tahun itu dikongsi oleh suaminya Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah pagi tadi. Perkara itu dikongsikan Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan menerusi laman Facebooknya. Katanya, Nadia Kesuma atau nama sebenarnya Nadia Kasumawati Abdul Karim telah kembali ke Ramatullah di Jeddah kira-kira jam 8.07 pagi 15 Januari lalu. Beliau menyifatkan arwah sebagai seorang isteri yang taat, penyayang, ikhlas dan setia serta menitipkan doa agar arwah ditempatkan di syurga. Jenazah Nadia Kesuma dilaporkan kini berada di Hospital King Fahad. Dalam pada itu, suami Allahyarham dilapor akan bertolak ke Jeddah bersama anak perempuannya pagi ini. Allahyarham dilaporkan gagal dikesan selepas penerbangannya ke London dari Kuala Lumpur transit di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Khamis lalu. Sementara itu, anak Allahyarham ketika dihubungi memaklumkan pihak keluarga kini dalam perjalanan ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang untuk menaiki penerbangan ke KLIA sebelum ke Jeddah bagi menguruskan urusan pengebumian Allahyarham. Memang diorang akan keluarkan kenyataan, tapi setakat tu yang tu je lah yang kami tahu. Tengah ke airport sebab flight pukul 11 nanti, so tengah rushing sikit lah. Kemudian di sana sebab tak boleh nak bawa jenazah balik, so semua akan dilakukan di sana. So ayah dan juga adik saya lah akan pergi ke sana. Sementara itu, suami Allahyarham Nadia Kesuma meminta semua pihak menunggu kenyataan rasmi yang akan dikeluarkan Wisma Putra berhubung punca pemergian isteri tersayang. Profesor Dr. Muhammad Kamarul berkata, maklumat mengenai pemergian Allahyarham Nadia Kesuma sudah diberi kepada Wisma Putra. Beliau turut mengesahkan jenazah Allahyarham tidak dibawa pulang ke Malaysia, sebaliknya akan dikebumikan di Jeddah atas persetujuan ahli keluarga. Allahyarham Nadia sebelum ini menyertai kumpulan umrah dan ziarah sebuah agensi pelancongan membabitkan 21 peserta sejak 14 Januari selama 2 minggu. Seramai 15 pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM yang terbabit dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya Ye dalam kem tentera akan diambil tindakan termasuk pendakwaan di Mahkamah Tentera. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan mempunyai peraturan disiplin yang jelas dan tidak membenarkan sebarang perlakuan yang mencemarkan budaya ketenteraan sama ada membabitkan Tentera Darat Malaysia TDM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menurut beliau, sekiranya berlaku pelanggaran disiplin, tindakan akan diambil di peringkat dalaman melalui penubuhan jawatan kuasa siasatan sebelum kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Tentera untuk pengadilan. Kementerian Pertahanan katanya komited membentuk budaya yang jelas dan berintegriti dalam kalangan warga ATM meskipun mengakui perubahan budaya dalam organisasi ketenteraan memerlukan masa. Empat rumah teres satu tingkat musnah dalam kebakaran di Taman Ampang Pecah, Kuala Kubu Baru, Selangor malam tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 9.39 malam. Operasi pemadaman api dilakukan pasukan bomba Kuala Kubu Baru, Tanjung Malim, Rawang, Bukit Sentosa serta Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia FRAM. 3 rumah musnah hampir keseluruhannya, manakala sebuah rumah hangus sekitar 30%.
Api dikawal jam 10.25 malam dan operasi tamat jam 1 pagi tadi. Kebakaran tidak membabitkan mangsa dan punca masih dalam siasatan. Dua buruh ladang warga Bangladesh maut, manakala seorang lagi parah selepas lori dinaiki mereka terlibat kemalangan di Jalan Felda Selancar, Felda Redong, Rompin, Pahang. Lori dipandu rakan senegara yang tiada lesen memandu. Hati-hati ada lori terbalik kat Selancar ni. Menurut Ketua Polis Daerah Rompin, Superintenden Sharif Shai Sharif Mondoi, dalam kejadian semalam, lori bawa muatan racun sawit itu dipercayai hilang kawalan ketika memotong sebuah kereta. Akibatnya, dua penumpang, Mat Kadir 34 tahun dan Mat Dalim 30 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Pihak polis sedang mengesan pemilik kenderaan kerana membenarkan ia dipandu warga asing tanpa lesen memandu. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Muazzam Shah untuk proses bedah siasat. Seorang lagi penumpang parah dirawat di Hospital Segamat, Johor, manakala pemandu lori tidak cedera. Sistem amaran awal bencana akan ditingkatkan berikutan ketidaktentuan cuaca susulan monsun Timur Laut. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kura berkata, penambahbaikan termasuk pengukuhan aset dan kecekapan pengurusan. Ya, okey. So, saya telah masukkan keperluan early warning system ini sebagai satu fokus untuk Kementerian NRES bagi tahun ini. Lebih-lebih lagi dengan ketidaktentuan cuaca yang berlaku sekarang seperti mana kita nampak di Sabah, Beliau ditemui pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kompleks Mini NRES Sabah. Tambahnya, monsun Timur Laut dijangka berlarutan hingga Mac depan. Justru, ketepatan ramalan perlu diberi perhatian sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan bencana. Sekretariat Rangkaian Keselamatan Kecerdasan Buatan AI ASEAN akan berpusat di Kuala Lumpur. Inisiatif itu turut memperlihatkan komitmen Malaysia untuk memperkukuh tadbir urus digital di peringkat serantau. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, deklarasi penubuhan rangkaian itu telah dipersetujui oleh Menteri-Menteri Digital ASEAN. Kelulusan itu diberikan pada sidang kemuncak pemimpin ASEAN ke-47 di Ibu Negara tahun lalu. Perkara itu dimaklumkan sempena mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN ke-6 di Hanoi, Vietnam baru-baru ini. Jelasnya, rangkaian ini akan berperanan sebagai platform serantau bagi menguatkan kerjasama dalam pembinaan kapasiti, kesediaan peraturan serta langkah perlindungan untuk pembangunan AI yang selamat dan bertanggungjawab. Kerajaan menyasarkan 1,500 sekolah menyertai program sekolah angkat madani tahun ini. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jumlah itu melebihi 60% penglibatan tahun ini. Sebanyak 921 sekolah-sekolah di seluruh negara, termasuk sekolah pondok yang menjadikan sekolah angkat kepada kementerian-kementerian, agensi kerajaan, syarikat-syarikat berkenaan kerajaan dan syarikat swasta. Beliau ditemui pada program Hari Komuniti My Plus di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Bukit Kuda, Klang, Selangor. Program tanggungjawab sosial korporat itu melibatkan 5 sekolah angkat madani di 5 negeri. Ia memberi manfaat kepada lebih 4,000 pelajar dan pendidik. Pengambilan bagi program latihan khidmat negara PLKN akan ditingkatkan kepada 25,000 pelatih setahun. Penambahan itu akan dilaksanakan melalui pembukaan 11 kem baru yang dijangka beroperasi sepenuhnya penghujung tahun depan. Pengarah bahagian pelatih dan operasi Jabatan Latihan Khidmat Negara Kolonel Mazlizan Sheikh Osman memaklumkan untuk siri pertama tahun ini 750 tempat disediakan. 500 pelatih lelaki di Kem 505 Askar Wataniah di Pekan Pahang, manakala 250 pelatih wanita di Kem 515 Askar Wataniah di Ibu Negara.
Siri kedua pada 28 April hingga 8 Jun masih di 2 kem berkenaan. Siri ketiga pada 11 Julai hingga 24 Ogos akan melibatkan penambahan 2 kem di Gemas Negeri Sembilan dan di Bukit Keteri, Perlis. Manakala bagi siri keempat, 3 Oktober hingga 16 November, satu lagi kem akan dibuka di Kluang Johor. Pemilihan kepimpinan utama bagi kolaborasi agung akan melibatkan 10 pemimpin tertinggi daripada parti politik Melayu dan Islam. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia akan merangkumi Presiden, Timbalan Presiden dan pemimpin kanan parti yang berhasrat menjalin kerjasama. Dalam sidang media selepas berakhirnya Perhimpunan Agung UMNO 2025 di Ibu Negara malam tadi, Datuk Seri Zahid memaklumkan UMNO telah memulakan pembincangan kelompok sebagai langkah awal sebelum sebarang bentuk kerjasama diperluaskan. Tambahnya, hasrat UMNO ini telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya underline, saya garis bawahi bahawa ini tidak berhasrat untuk menggugat dan mengganggu kestabilan kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Tidak ada niat. Ya? Ini hanya merupakan satu kolaborasi, bukannya satu coalitions. Ya? Terdahulu ketika menggulung ucapan dasar, Datuk Seri Zahid berkata kolaborasi itu bersifat kerjasama longgar dan bukan satu bentuk gabungan politik. Tegasnya, usaha ini bertujuan memperkukuh agenda Melayu Islam melalui pendekatan muzakarah dan perbincangan bersama. Hidup Melayu! Sementara itu, Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Othman Said menegaskan kolaborasi agung bukan satu bentuk koalisi politik dan tidak bertujuan menggugat atau menggantikan kerajaan madani. Beliau menjelaskan inisiatif itu bertujuan menyediakan ruang musyawarah serta kolaborasi berasaskan titik persamaan isu terutama berkaitan kepentingan Melayu dan Islam. Menurutnya, realiti semasa termasuk isu sensitif seperti 3R, agama, kaum dan institusi diraja menuntut kewujudan ruang dialog yang jujur dan terkawal untuk mengelakkan eksploitasi tidak bertanggungjawab. Tambahnya, UMNO mengambil tanggungjawab itu secara serius kerana parti berkenaan mempunyai legitimasi, otoriti dan kedudukan dalam kerajaan untuk membawa agenda kepentingan Melayu serta Islam ke dalam kerangka pentadbiran negara secara sah dan berkesan. Istiadat pembukaan Parlimen ke-15 akan berlangsung esok. Titah diraja yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dijangka menjadi tumpuan. Menurut takwim Parlimen, titah diraja itu merangkumi isu pembangunan, kebajikan rakyat dan ekonomi. Ia selaras rancangan Malaysia ke-13 bermula tahun ini hingga 2030. Sebelum itu, Sultan Ibrahim dijadual menerima sembah hormat diraja di dataran Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta anggota Kabinet dijangka hadir. Persidangan Dewan Rakyat selama 20 hari itu akan turut menyaksikan pembentangan rang undang-undang bagi menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada tidak lebih 10 tahun atau 2 penggal penuh. Dewan Negara pula akan bersidang 13 hari bermula 23 Februari. Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa menziarahi bekas Perdana Menteri Afghanistan, Gulbuddin Hekmatyar, yang sedang menerima rawatan kesihatan di negara ini. Perdana Menteri mendoakan sahabat lamanya itu dikurniakan kesembuhan dan keafiatan berterusan, selain dipermudahkan segala urusan perubatan. 73,500 bendera wilayah persekutuan dikibarkan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bermula semalam hingga bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, inisiatif ini bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme serta mengukuhkan perpaduan masyarakat. Menurutnya, kempen kibar bendera ini membuktikan setiap warga mempunyai peranan penting dalam menyokong pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan wilayah persekutuan. Dan kita akan pastikan ketiga-tiga kawasan ini mempunyai semangat perpaduan yang jelas dalam golongan
generasi yang akan datang. Saya nak setiap kanak-kanak yang dibesarkan di wilayah persekutuan memahami simbol dan warna dalam bendera wilayah persekutuan. 41,000 bendera dipasang di Kuala Lumpur, 20,000 di Putrajaya dan 12,000 lagi di Labuan. Kempen Kibar Bendera ini menjadi acara pembuka tirai kepada keseluruhan pengisian sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Inisiatif ini juga seiring dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Filem The Voice of Hin Rajab mencatat hampir 30,000 penonton selepas 8 hari ditayangkan di 47 pawagam di seluruh negara. Penyelaras tayangan filem itu, Zainal Rashid Ahmad, menyasarkan sehingga 35,000 penonton menjelang hujung minggu ini, sekaligus membuka peluang penambahan slot dan pawagam. Kutipan filem doku-drama ini berpotensi menarik sehingga 50,000 penonton. Malaysia menjadi negara keempat tertinggi dari segi jumlah tontonan selepas Perancis, Itali dan Switzerland. Zainal yang juga aktivis kemanusiaan dan penulis terkenal berkata, filem berkenaan bukan memotifkan keuntungan komersial semata, sebaliknya sebagai rakaman kesaksian sejarah dan simbol solidariti terhadap Palestin. Yang mereka ada peluang untuk menonton filem lain. Mereka ada peluang untuk menyaksikan drama-drama hiburan cinta di online. Tapi mereka memilih ke pawagam untuk menyokong filem ni, saya fikir kerana satu, mereka ada semangat bahawa jalan yang paling ringan dia orang dapat lakukan adalah dengan menyokong sebuah dokumentasi mengenai Hin Rajab, dan mereka tahu sebahagian daripada kutipan filem ni akan sampai ke Gaza. Malah beliau terharu apabila filem itu turut menarik perhatian golongan remaja. Dengan melihat ataupun menonton filem ni, kita juga boleh menyumbanglah dalam masa yang sama. Jadi berharap kalau boleh, marilah ramai-ramai kita tonton sambil mendem. Filem ini memaparkan kisah sebenar Hin Rajab, seorang kanak-kanak Palestin berusia 6 tahun yang menghubungi pusat bantuan kecemasan selepas kenderaan yang dinaikinya ditembak tentera Zionis sehingga mengorbankan ahli keluarganya. 8 Januari 2026. Buletin pagi berehat seketika selepas ini. Kerajaan Indonesia fail saman lebih $200 juta terhadap 6 syarikat susulan banjir Sumatera. Bertemu kembali. Kerajaan Indonesia memfailkan beberapa saman menuntut ganti rugi lebih $200 juta terhadap 6 syarikat susulan banjir yang melanda Sumatera sehingga meragut lebih 1,000 nyawa tahun lalu. Menteri Alam Sekitar Hanif Faisal Nurrafiq menegaskan bahawa mana-mana syarikat yang mengaut keuntungan dengan merosakkan ekosistem mesti bertanggungjawab sepenuhnya. Kementerian itu juga sedang menjalankan audit alam sekitar ke atas lebih 100 syarikat di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Kerajaan, pakar serta aktivis alam sekitar menyalahkan penebangan hutan sebagai faktor utama yang memburukkan lagi impak banjir. Penebangan hutan akibat pelombongan, peladangan dan kebakaran telah menghapuskan kawasan luas hutan hujan Indonesia sejak beberapa dekad lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menawarkan diri untuk memainkan peranan sebagai pengantara dalam pertikaian pembahagian air Sungai Nil antara Mesir dan Ethiopia. Trump menyatakan hasratnya itu menerusi surat kepada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bagi menyelesaikan isu berkenaan secara bertanggungjawab dan muktamad. Pertikaian Sungai Nil semakin memuncak selepas perasmian empangan Grand Ethiopian Renaissance pada 9 September tahun lalu yang mencetuskan kemarahan Mesir selaku negara hiliran Sungai Nil. Mesir berpendapat pembinaan empangan terbabit melanggar perjanjian antarabangsa dan berpotensi menyebabkan kemarau atau banjir di negara itu. Ethiopia bagaimanapun menafikan dakwaan sedemikian dengan menganggap empangan bernilai $5 bilion yang dibina di salah satu cabang Sungai Nil sebagai tonggak utama kepada agenda pembangunan ekonomi. Kempen Piala Malaysia membuka tirai saingannya semalam. Pasukan DPMM FC paling lega selepas meraih kelebihan awal menerusi kemenangan 2-0 ke atas pasukan Liga A1 Kelantan Red Warriors.
Pertemuan yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Baru menyaksikan pasukan pelawat DPMM FC meraih kelebihan awal selepas mengatasi Kelantan Red Warrior KRW 2-0. DPMM menunggu sehingga minit ke-31 sebelum Ramadan Sananta meletakkan pasukan di depan. 1-0 tamat separuh masa, kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sebaik permainan bersambung. Pada masa kecederaan, DPMM berjaya menggandakan jaringan. Kali ini hasil sentuhan Syafiq Ahmad menutup aksi dengan keputusan 2-0. Kedua-dua pasukan akan bertemu lagi pada aksi timbal balik di Bandar Seri Begawan 24 Januari nanti. Saingan Liga Perdana Inggeris, pertarungan derby Manchester semalam menyaksikan tuan rumah United berdepan City di Old Trafford. Pengurus sementara United, Michael Carrick, seakan menghembus nafas baru selepas The Red Devils berjaya melakar kemenangan 2-0 ke atas The Citizens. Tumpuan di Old Trafford terarah kepada Carrick yang menggalas tugas pengurus secara rasmi minggu ini. Perlawanan agak seimbang dalam separuh masa pertama, namun kedua-dua pasukan gagal melakar gol pembukaan. Namun babak kedua menyaksikan United kembali berbisa apabila Brian Buemo membuka jaringan pada minit ke-65. Walaupun City mendominasi perlawanan dengan kawalan bola, United terus gas selepas Patrick Dogu menggandakan kelebihan pada minit ke-76. Kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan dan United kini menghuni tangga kelima Liga selepas mencatat kemenangan ke-9 musim ini. Momentum kemenangan pasti ingin diteruskan Carrick, namun cabaran lebih besar menanti apabila bakal berdepan pendahulu Liga Arsenal pada 26 Januari depan. Sekian Buletin Pagi, dapatkan berita penting dalam dan luar negara menerusi aplikasi Tonton. Saya Douglas Eric David, salam hormat.